Okey, untuk hari ni kita akan belajar nama dia ialah melorek persilangan set dengan melorek melorek kesatuan set. Okey, untuk tajuk ni tajuk yang antara tajuk yang senanglah seperti saya bagi tahu tadi. Okey, tajuk ni apa yang kamu kena tahu ialah yang pertama ialah teknik melorek. Okey, teknik melorek dia ialah kamu kena pastikan bila kamu lorek, okey, bila kamu lorek, pastikan lorekan kamu tu contoh dah dia bagi dalam bentuk gambar rajak, gambar yang bulat macam ni, circle. Okey, bila kamu nak lorek antara dua set, okey, contohlah kamu kena lorek yang duduk tengah-tengah tu persilangan, contoh. Okey, saya nak bila kamu lorek pastikan dia berada dalam kawasan tu saja. Okey, ambil pembaris, kamu loreklah dia nah, ambil pembaris. Saya ada pembaris ni. Okey, kamu pembaris, kamu loreklah dia ni macam ni. Okey, saya nak kamu lorek macam ni. Nah. Okey, lorek macam ni. Okey. Ataupun ataupun kamu boleh lorek juga secara macam ni. Okey, kamu boleh juga lorek macam ni. Lorek penuh. Tak kira lah kamu nak color ke, macam ni color ni. Okey, dalam peperiksaan ataupun skema pemakahan, lorekan kamu tu kalau boleh jangan bagi lebih lah daripada kawasan yang sebenarnya. Kalau terlebih, biasanya dia bergantunglah kepada budi bicara pemeriksa kamu tu. Kalau lebih, contoh dia terlebih macam ni. Mungkin ada pemeriksa kamu tu yang tak lepaskan jawapan kamu tu, tak bagi markah pada kamu. Sebab kamu lebih kawasan. Okay, jadi bila lorek, kena pastikan kamu betul-betul lorek pada kawasan dia saja. Tak semestinya kamu lorek macam ni saja ni. Kamu juga boleh lorek dia ikut cara kamu lah. Nak cara menegak ke. Tak ada masalah. Yang pentingnya kena lorek kawasan yang sesuai dengan dia lah. Yang jawapan tu. Kesilapan melorek ialah bila kamu lorek macam ni. Tu. Lorek macam tu tidak dikira sebagai markah lah walaupun jawapan dia tu betul. Jadi tapi yang ni pun bergantung pada budi bicara pemeriksa kamu lah pada hari peperiksaan. Jadi biasanya kelas 4 sains biasanya tak ada lah kesilapan macam ni. Dan pelajar 4 sains biasanya soalan macam ni insyaAllah lah kena boleh jawab. Tak ada lagi lah, tak jumpa lagi lah pelajar 4 sains tak boleh jawab soalan melorek set ni. Okey, yang tu yang pertama, teknik melorek. Okey, teknik melorek. Okey. Yang pertama ialah teknik melorek, yang kedua ialah bentuk soalan. Bentuk soalan. Ataupun tata tanda dia. Tata tanda ataupun simbol dia. Okey, simbol dia nah. Okey, simbol dia yang digunakan dalam tajuk ni ialah yang ni nama dia ialah tanda yang ni tanda dia ialah persilangan. Ataupun kita ambil nama dia ialah sama. Yang ni tanda dia ialah kesatuan. Nama dia ialah semua. Okey, yang tanda satu lagi ialah ada koma atas tu, nama dia ialah pelengkap. Ataupun tutup. Kalau A pelengkap, maksud dia tutup A. Okey, yang tu berkenaan dengan bentuk soalan atau simbol. Okey, sorry, bukan bentuk soalan, sebenarnya simbol. Okey, nombor 3 ialah bentuk soalan dia lah. Okey, soalan dia biasanya dia akan ada gabungan. Okey, gabungan operasi. Okay, nombor 1 tadi ialah cara melorek. Nombor 2 ialah tata tanda ataupun simbol. Nombor 3 ialah bentuk soalan dia lah. Okay, bentuk soalan dia itu dalam bentuk gabungan operasi. Contoh dia bagi A persilangan B kesatuan C. Okay, jadi bila ada macam ni, cara dia ialah kita kena selesaikan dari kiri ke kanan. Ke kanan. Maksudnya sini ialah kita selesaikan yang A persilangan B dulu, dapat jawapan barulah diikuti dengan kesatuan C. Okey, buat yang ni dulu, dapat jawapan barulah buat kesatuan C nombor 2. Okey, daripada kiri kanan. Okey, kalau dia ada, okey ni yang satu dah, kalau dia ada macam ni, A kesatuan B persilangan C kesatuan C, dia pun buat ada bracket, ada kurungan. Jadi bila ada kurungan, kena buat kurungan dulu. Selesaikan yang kurungan terlebih dahulu.
terlebih dahulu. Maksud dia kalau dia ada kurungan, maksud dia kamu kena buat kurungan tu. Tak boleh buat daripada kiri ke kanan. Kiri kanan tu hanya boleh buat kalau dia tak ada kurungan. Kalau dia ada kurungan, maksud dia kita kena buat B kesatuan C dulu, dapat jawapan barulah selesaikan dengan persilangan A. Okey, nah. Yang ni kena buat yang ni dulu. Barulah diikuti dengan yang seterusnya, nombor 2 tu. Nanti nota ni saya akan hantar lah. Bukan nota juga ni. Catatan je ni. Okey, nombor seterusnya ialah kalau dia macam ni soalan dia. Okey, A persilangan kesatuan B pelengkap macam ni. Okey, bila ada pelengkap, okey, cara dia ialah selesaikan A kesatuan B terlebih dahulu. Kemudian barulah dapat jawapan step yang kedua. Kemudian selesaikan A kesatuan B pelengkap. Barulah selesaikan yang pelengkap dia. Mula-mula kena selesaikan A ataupun tanda dulu ataupun label dulu. Okey. Nombor seterusnya. Okey, seterusnya untuk menjawab soalan ni, okey, yang inilah cara untuk jawab. Okey, cara untuk jawab contoh dia. Okey, contoh dia nah. Saya ni balik gambar ajar dia. Okey, yang ni ialah nota dia ni. Ni nota untuk bagaimana untuk melorek dengan betul. Nah, melorek dengan betul. Okey, saya ambil ni. Mula-mula, okey, contoh dia lah. Contoh dia ada 3 set sini. Satu set P. Okey, satu set P ni. Tajuk ni senang je dah. Tajuk ni sangat senang. Tajuk ni sangat senang. Pelajar kelas hadapan biasanya memang tak lepaskan tajuk ni dengan dapat kosong markah. Dia mesti dapat markah. Biasanya markah penuh lah biasa dapat. Okey, yang tu satu set P. Satu set yang ada ialah set Q. Bentuk segi empat tepat ni. Satu lagi ialah set R. Set R yang bulat ni. Okay, ada 3 set sini. Soalannya dia minta kita lorek P persilangan Q. Okay, P persilangan Q. Jadi persilangan tu kita kena tahu lah persilangan tu mewakili yang sama. Okay, jadi cara dia. Saya pun lukis di sini ni. Okay, saya kena lukis supaya baru kamu nampak cara dia tu. Okay, yang pertama ialah saya lukis balik ni. P. Saya lukis balik dia ialah Q. Saya lukis satu lagi ialah R. Allah, R pun. R tu macam tu. Okey, R tu macam ni lah. Allah, tak boleh ni. R. Bagi bulat betul ni. R ni. Okey, R tu. Allah, bulat pun jadi macam tu. Okey, ni R. Tadi ialah Q. Okey, tadi ya. Soalannya dia nak P persilangan Q. Okey, jadi cara dia. Okey, cara dia seperti yang dalam nota ni. Cara dia ialah mula-mula ialah kita kena nomborkan setiap ruangan dengan nombor yang mudah. Lihat kehendak soalan, jalankan operasi, barulah kita lorek. Maksud dia kita mula-mula langkah pertama kita label dulu. Okey, label tu tak ada masalah dah. Nak label dengan A, B, C pun boleh. Nak label dengan 1, 2, 3, 4 pun tak apa. Jadi kita label tu bermaksud label tu ialah menunjukkan kawasan yang bertutup bagi kawasannya. Okey, contohnya macam ni. Ni nak kawasan nombor 1. Kawasan nombor 1 tu yang ni. Tu nombor 1 tu. Mana? Nombor 1 tu kawasan. Okey, nombor 1 tu kawasan ni. Dia tutup ni kawasan ni. Ni kawasan 1 tu. Tu label dia kawasan 1. Kawasan 2. Kawasan 2 ialah yang ni. Kawasan 2. Okey, kawasan 2 yang ni. Kamu kena tengok saya contoh ni. Okey, ni kawasan 2 tu nama dia tu. Okey, kita ada lagi. Kawasan seterusnya ialah kawasan 3. Kawasan 3 yang ni. Itu kawasan nombor 3. Okey, kawasan nombor 4. Ni nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, satu lagi ialah kawasan nombor 5. Jadi langkah pertama ialah kamu kena label kawasan dengan betul. Nah. Okey, seterusnya barulah kita tengok. Kita pun bila dah label, kita pun kena tengok kehendak soalan. Okey, nombor 1 label. Nombor 2 ialah tengok kehendak soalan.
Okey, kehendak soalan dia ialah dia nak P persilangan Q. Okey, jadi B persilangan Q. Jadi kita tengok kawasan P tu ialah diwakili oleh nombor berapa? Kawasan P tu diwakili oleh nombor 1 dengan nombor 2. Nah, ada orang buat tegak macam ni, ada orang buat melintang, tak ada masalah, mana-mana pun kira. 1, 2. Okey, sebab P tu ialah kawasan oren ni nah. P tu ialah kawasan yang warna oren ni. Ini kawasan P ni. 1 dengan 2. Tu kawasan P. Okey, seterusnya kita ada persilangan dengan Q. Okey, Q tu kita boleh tengok. Q tu kawasan hijau tu. Q tu yang saya buat kali hijau tu. Q tu ialah warna hijau. Jadi Q ialah 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4. Okey, nombor 1 kita label. Nombor 2 kita tengok kehendak soalan apa dia. Kita pun masukkan nombor-nombor yang seterusnya. Nombor 3 ialah kita kena tengok laksana operasi dia. Laksana operasi. Operasi tu maksud dia operasi kita ialah operasi persilangan. Persilangan tu ialah sama. Jadi bila sama kita kena ambil unsur yang sepunya. Jadi unsur sepunya ialah unsur sepunya sini daripada gambar rajah ataupun daripada nombor yang ada sini yang label ialah kawasan yang sama ialah nombor 2 dengan nombor 2. Okey, jadi sini nombor 4 barulah lorek. Okey, nombor 4 maksud dia kamu kena loreklah kawasan nombor 2 sebab nombor 2 lah jawapan kita ni. Jadi kamu pun lorek kawasan nombor 2. Ambil pembaris, lorekkan dia. Lorek tu kalau boleh jangan jarak sangat lah. Dekat-dekat lah sikit. Jangan lebih. Lebih sikit tak apa. Jangan lebih-lebih je. Lorek lah macam mana pun. Lorek lah macam mana pun. Tak ada masalah. Okay, ni cara lorek dia ni. Tak guna pembaris pun tak apa. Tapi kita gunalah pembaris. Nak color pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, berapa markah soalan ni? Okay, markah dia adalah 1 markah. 1 markah je bila kamu lorek ni. 1 markah. Tapi tajuk ni sangat senang lah. Sebabnya ialah dia hanya melorek tanpa menggunakan calculator lah kalau kiranya. Kamu sebenarnya bila tak guna calculator tu, dia sebenarnya senang je soalan tu. Okay, ada soalan sekat tu. Dia ada 4 step tu. Ada soalan tak sekat tu? Tak ada. Tak ada lah. Okay. Soalan nombor 1 tu. Lagi saya akan tunjuklah beberapa contoh lagi penyelesaian dia. Okay, kita tengok soalan seterusnya ialah soalan soalan 2 ni. Okay, soalan 2 tu. Okay, soalan 2 saya kena lukis lagi lah gambar rajah dia. Saya lukis lagi gambar rajah dia. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 saya lukis balik shape dia ni. 1 ialah bentuk bulat. P. 1 lagi ialah Q. Okay, 1 lagi ialah R. Okay, ni Q lah. Ni Q. 1 lagi ialah R. R, saat nak buat colour biru ni. R. Okay, PQR. Okay, PQR, kita langkah pertama macam tadilah. Langkah pertama ialah kita kena label dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kawasan dia. Okay. Dan seterusnya, kita tengok kehendak soalan. Okay, kehendak soalan untuk soalan contoh ni, dia nak P, persilangan bagi P, kesatuan dengan Q, kemudian persilangan dengan R. Okay, jadi soalan dia, P, kesatuan Q, persilangan R. Okay, sekejap tengok sekali lagi. Betul tak? PQR macam tu. Lagi takut silap soalan. Okay, betul tu. Kemudian, dia ada kurungan. Situ. Okay, jadi langkah pertama. Okay, langkah pertama sini ni, kita nak buat nombor 1 ialah label dah. Nombor 2 ialah kena tengok kehendak soalan. Okay, kita tengok kehendak soalan. P pelengkap. Okay, sebab dia ada kurungan ni, maksud dia kita kena buat yang P pelengkap dulu. Tapi tak apalah, kita buat dulu sini. Okay, sebab dia ada kurungan. P pelengkap tu maksud dia ialah tutup P. P pelengkap tu maksud dia ialah tutup P ataupun selain P. Okay, selain P maksud dia saya cuba tutup sini lah. Saya tutup ni. Okay, saya tutup dia ni. Saya buang lah dia ni. Okay, saya buang ni. P ni. Tutup tu maksud dia saya buang P. Okay, bila saya buang P tu. Mana tadi? Okay, bila ni. Okay, P ni anggap saya buang ni. Tutup P selain pada P tu maksud dia ialah tutup P.
Okey, jadi bila selain pada P ialah nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, jadi sini akan dapat 3, 4, 5. Okey. Kesatuan Q. Q tu ialah kita tahu Q tu ialah kawasan hijau tu. Nah, Q tu ialah makin segi 4 tu. Segi 4 hijau ialah 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, betul. 2, 3, 4. Kemudian dia ialah ikut simbol dia. Simbol dia ialah persilangan. R dia ialah 4, 5. Tak ada kurungan tu. 4, 5. Okay, jadi kita pun dah buat lah sini ni. Okey, dah buat dah. Dah ikut kehendak soalan. Barulah kita laksanakan operasi dia. Okey, operasi yang kita kena buat ialah kita kena buat dalam kurungan dulu. Okey, dalam kurungan dia ada simbol simbol kesatuan. Kesatuan tu maksud dia ialah semua. Maksud dia kena ambil semua yang ada dalam set pelengkap P dengan Q. Jadi sini kita kena ambil 3, 4, 5 dengan 2, 3, 4. Kita kena ambil 2, 3, 4, 5. Okey, ni kurungan kita ni. Ni jawapan daripada kurungan ni. Nak buat kurungan lagi tak apa. Persilangan dengan 4, 5. Okey, selesai yang pertama tu. Okey, ada pelajar dia terus lorek ni. 2, 3, 4, 5 ni. Boleh juga macam tu. Nah, ada pelajar dia buat terus dia lorek ni. 2, 3, 4, 5 ni. Oh, dia terus lorek 2, 3, 4, 5. Dia tak buat dah yang hujung sekali. Dia dah akan dapat 1 markah. Sebabnya dia dah lorek siap-siap yang tu. Okey, markah soalan ni sebab dia ada 3 set, maka jawapan sini akan dapat 2 markah dia. Yang soalan tadi sebab dia ada 2 set je yang terlibat, maka dia 1 markah. Okey, soalan ni dia akan jadi 2 markah sebab dia ada 3 set. Okey. Jadi sini ada pelajar dia buat 2, 3, 4, 5, dia pun lorek siap-siap lah. Dia lupa nak buat yang belakang sekali. Tak ada masalah, dia akan dapat 1 markah sebab dia lorek kawasan yang menunjukkan kawasan dalam kurungan tu. Yang tu pun akan dapat markah tu, 1 markah. Markah penuh ni 2 dan dia dapat 1. Okay, soalan ni biasanya berada pada kerukan pertama lah soalan ni. Kerukan ni berada pada soalan kerukan pertama, soalan kertas 2. Okey, kita tengok lagi. Okey, yang tu kalau pelajar nak dapat 1 markah, tapi takkanlah kita nak ambil 1 markah. Okey, takkanlah kita nak ambil 1 markah no. Okay, jadi untuk mengelakkan serunya, untuk mengelakkan dapat 1 markah je. Allahu Akbar. Okey, untuk mengelakkan dapat 1 markah, kita pun kena buat lagi lah dengan 4, 5 ni. Okey, jadi 4, 5 tu kita tengok sebab dia ada tanda persilangan. Persilangan tu ialah maksud dia ialah sama. Sama dengan semua dah, sama dengan semua. Semua U sama tu ialah N tu. Okey, jadi nombor yang sama ialah 4 dengan 5. 4 dengan 5. Maka kita kena loreklah kawasan 4 dengan 5. Jadi ada cikgu dia ajak macam ni. Tadi dilorek dah 2, 3, 4. Tadi ada lorek dah 2, 3, 4, 5 ni. Kemudian sebab jawapan last sekali dapat 4, 5, dia pun lorek sekali lagi. Dia pun lorek macam ni. Ini pun dikira sebagai betul lah. Tapi untuk kelas saya ni, saya tak maulah kamu buat macam ni. Saya tak mahu kamu buat macam ni. Nah, ada cikgu dia akan ajak macam tu. Saya tak maulah kamu buat macam tu. Saya tak mahu kamu buat macam tu. Saya nak kamu buat jawapan akhir saja. Jawapan akhir dia 4, 5. Maka loreklah kawasan dia ialah 4, 5 saja. Okey, selesailah soalan tu, dapat 2 markah. Cikgu, kalau kami ni buat 4, 5 tapi terlorek sekali dengan 3. Contoh. Patutnya dapat apa 4, 5. Tapi pi lorek 3, 4, 5. Silap lorek. Maka tak dapatlah 2 markah. Dapat 0 markah. Tak dapat markah lah. Tak dapat markah. Jadi, jawapan untuk soalan melorek ialah dia akan tengok apa kawasan lorekan kamu sahaja. Okey, di mana kamu melorek, yang itulah jawapannya. Okey, boleh untuk soalan yang pertama. Dah tak? Boleh. Senang je. Nak lorek tu dia ada step dia 4 step je. Mula-mula tanda kawasan. Nombor 2 ialah kena pasti kehendak soalan. Soalan dia nak apa dia. Nombor 3 barulah kita buat operasi dia. Sama ada dia persilangan ke, kesatuan ke ataupun pelengkap. Cikgu ulang balik terang dia punya simbol tu. Cikgu ulang terang dia punya simbol balik. Maksud simbol tu. Simbol dia ni? Ni simbol dia ialah persilangan ni. Simbol dia ialah persilangan. Persilangan tu kena ambil yang sama. Unsur yang sama ataupun unsur yang sepunya. Maksud dia kalau 1, 2 persilangan dengan 2, 3, jawapan dia ialah 2 lah tu jawapan dia. Okey, kalau kesatuan, kena ambil semua. Contoh dia 1, 2, kesatuan dengan 2, 3. Maka jawapan dia akan dapat 1, 2, 3. Kita kena ambil semua yang ada ni.
Okay, kalau pelengkap tu ialah kalau nak lorek ni kita kena tutup ataupun nama dia ialah pelengkap yang tiada dalam tu. Tutup lah maksud dia. Kalau A pelengkap bagi A tu ialah tutup A lah tu. Lagi kita tengok lagi contoh dia. Pelengkap ni maksud dia selain A saja. Selain A, selain pada A. Maksud dia yang bulat tadi A kita tadi kawasan 1, 2. Jadi selain daripada 1, 2 ialah 3, 4, 5 lah jawapan dia situ. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama lah. Soalan pertama ni. InsyaAllah lah soalan ni mungkin ada lah dalam ujian pertengahan tahun ni. Mungkin ada lah. Okey, sini soalan nombor 3 ni. Okey. Yo, ujian tu macam ujian tahun lepas ke? Ya, macam tahun lepas. Okey. Okey, nah kita tengok soalan ni dulu. Kalau kamu dah salin tu, saya lupa soal apa ni. 4.2A. Okey, 4.2A ni. Kamu tengok yang ni, 4.2A. Kita tengok dulu yang ni. Okey, 4.2A ni. Okay, saya terang dua soalan. Satu soalan kamu boleh jawab lah lepas tu. Soalan lain tu. Saya tak mau terang banyak-banyak tu. Okay. 4.2A. 4.2A ni. Okay, ni soalan dia ni. 4.2A. Ni 4.2A lah. Latih kendiri kamu ni. Praktis kendiri 4.2A. Muka surat dia saya tak pasti tu apa. Saya dah ambil. Saya tak label muka surat apa. Okay. Dia suruh minta lorek kawasan dia dah. Okay. Jadi bila kena lorek kawasan. Okay. Di sini pula soalan dia. Okay, soalan tadi tak ada kotak set semester. Soalan tadi tiada kotak set semester. Maksudnya tadi dia ada bulat, dia ada bulat, petak, bulat. Tak ada set semester macam ni. Okay, soalan nombor 3 pula dia ada set semester. Okay, bila soalan melibatkan set semester, kawasan lorekan kamu mestilah termasuk dengan kawasan petak dia sama. Okay, sini. Macam ni. Okay, sini kawasan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kalau dia tiada ni benda ni, tak ada ni. Dia ada 5 kawasan je. Tapi sebab dia ada set semester dia kawasan petak. Bila ada kawasan petak, maksud dia kena label dengan kawasan nombor 1. Tak kira lah kamu nak label macam ni pun tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh. Ataupun kamu nak label terabuk lagi, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau jenis terabuk lah situ. Macam tu. Tapi jawapan akan sama. Boleh? Kalau yang macam kita susun terabuk tu cikgu kan. Jawapan dia ikut jawapan masing-masing kan. Jawapan masing-masing tapi akan lorek kawasan sama. Tapi memang akan dapat kawasan sama. Tapi number dia takkan sama kalau setiap orang leleng number. Ya, kalau seorang tu dia numbering dia lain, bagi soalan contoh dia numbering dia macam ni, seorang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kawasan dia mungkin kawasan ni. Jadi seorang pelajar tu mungkin dapat jawapan dia 1, 2, 4. Kawasan akan sama, number je tak sama. Ya, dalam periksa dia akan tengok kawasan lorekan saja. Dia tak akan tengok jawapan yang kamu label tu, yang kamu selesaikan tu. Jadi kawasan yang kamu lorek, yang tu lah markah dia. Kalau terlebih ke, kira salah lah tu. Lebih sikit tak apa, biasalah lorek tu kadang-kadang terlebih sikit tak apa, jangan terlebih-lebih je. Okey, boleh lah? Boleh. Ya. Okey. Jadi kawasan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang ni. Sebab dia ada set semester sekali tu. Kalau tak ada set semester, dia ada 5 kawasan je. Macam soalan contoh tadi. Macam soalan contoh tadi, set semester dia tak ada, maka dia ialah kawasan dia tak ada lah set semester dia. Yang ni ada set semester, maka kena label sekali. Sebab dia ada petak sekali ni. Kalau tak ada petak, tak ada masalah. Okey, jadi barulah kita tengok dah label, kita tengok kehendak soalan. R tu ialah 2, 3. Okey, R tu ialah 2, 3 sebab R tu ialah segitiga. Okey, kemudian kita tengok lagi kehendak soalan dia ialah U dengan T. U tu ialah kesatuan lah. T dia ialah kita tengok sini, T tu ialah kawasan 5, 6. Okey, T tu ialah kawasan 5, 6. Jadi bila kita nak selesaikan sini, ialah 2, 3 kesatuan dengan 5, 6. Kesatuan tu maksud dia ialah semua. Semua. S-E-M-U-A. Semua. Maka semua tu kena ambil lah semua nombor yang ada dalam senarai kita. 2, 3, 5, 6. Maksud dia kita kena ambil 2, 3, 5, 6. Maka jawapan kita kena lorek lah kawasan nombor 2 dengan 3. Dengan 5 dengan 6. Okey, yang itulah jawapan dia. Boleh? Boleh. Senang je. Okay. Contoh lain lah macam Piduk tanya tadi. Kalau label dia terabuk. Contoh dia lain. Label dia lain. Contoh dia
piduk dia nak buat terabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pun kena buat R dia. Kita tengok R dia. R dia ialah 5, 6. R daripada label ni ialah 5, 6. T dia pula ialah 1, 3. T tu 1, 3. Okey, jadi sini sebab dia tanda kesatuan, maka dia semua kena lorek kawasan nombor 5, 6, 1, 3. Samalah jawapan dia. Dia akan dapat jawapan sama walaupun kamu numbering dia ataupun kamu label dia label yang lain. Tak ada masalah. Nak label ABC pun tak apa. Ataupun nak label alif bata pun tak ada masalah. Dia akan dapat jawapan sama. Okey, boleh? Boleh. Nak? Soalan nombor 2, soalan nombor B ni saya rasa kamu boleh jawab ni. Okey, soalan melibatkan macam ni, dia senang je. Dia 1 markah je ni. Kalau yang C tu juga tengok C tu. Okey, kalau C ni dia melibatkan 3 set. Okey, 3 set biasanya dia akan 2 markah lah soalan ni. Okey, jadi cara dia, kita kena tengok balik macam tadi. Bila kita nak laksanakan operasi, macam saya bagi tahu tadi, macam yang mula-mula tadi. Mana tahu tadi ni? Ada tadi ni. Yang saya buat teknik dia tu. Yang depan dulu kan? Gabungan operasi kena buat kiri ke kanan dulu. Kalau ada kurungan, kena buat kurungan dulu. Tapi kalau ada persilangan, kalau ada pelengkap di luar, kita kena buat yang dalam dulu. Sekejap kita tengok contoh-contoh dia. Kita tengok soalan B saya tak tunjuk lah. Okey, tak apa. Soalan B saya tunjuk, saya rasa kamu boleh jawab soalan B tu. Okey, soalan C. Okey, soalan C macam biasa kita label lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, R dia. Okey, R, kita mula-mula kita tengok nak soalan dulu. R dia ialah 2, 3. Ikut label, ikut simbol. U kita ialah, U kita buat U. S kita ialah yang ni. S. S ialah 3, 4, 5. Okey, kemudian U lagi dengan T. U ialah 5, 6. Okey, boleh? Takkan tu? Okey, seterusnya sini ni. Kita pun tengoklah. Kita kena selesai daripada kiri ke kanan dulu. Maksud dia kiri ke kanan kita kena selesaikan yang 2 set yang pertama dulu. Iaitu R dengan S dulu. Saya ni dulu. 2, 3 kesatuan dengan 3, 4, 5. Kesatuan tu ialah semua. Jadi kita kena ambil semua yang ada. Semua yang ada ialah 2, 3, 4, 5. Lepas tu jangan lupa kita kena buat lagi dengan 5, 6. Tapi kalau pelajar lorek siap-siap lah 2, 3, 4, 5 dapat 1 markah. Kalau dia teruskan lagi dapat 2 markah. Jadi kita tak, kalau boleh kita janganlah jadi lorek siap-siap. Kita buat satu lagi 5, 6 tu ada lagi 5, 6 yang set T tak selesai lagi. Jadi 2, 3, 4, 5 dengan kesatuan 5, 6. Jadi jawapan sini bila ada tanda kesatuan tu kesatuan semua. Jadi semua maksudnya kamu kena ambil lagi nombor semua yang ada antara kedua-dua set tu. 2, 3, 4, 5, 6. Maka kena lorek lah semua kawasan dia. 2, 3, 4, 5, 6. Lorek lah kawasan dia. Lorek tu jangan lorek cara malah macam saya ni. Guna pembaris. Okay, saya guna cara macam tu sebabnya apa, nak bagi cepat masalah sikit. Okay, ada soalan cakap tu? Tak ada. Okay, bagus. Seterusnya kita tengok soalan ni, kita berpandukan soalan latihan dalam buku teks saja saya ambil ni. Saya semua ambil soalan buku teks saja. Okay, kita tengok lagi soalan seterusnya. Tadi kita selesai dalam 4.2a. Okay, nanti kamu cuba jawablah soalan seterusnya tu. Okay, nombor 4.2b. Kita tengok dulu ni. 4.3a ni. Okay, 4.3a dulu. 4.3a dulu. Nah, 4.3a tu dia melibatkan kurungan tu. 4.3a tu nombor 1 dia melibatkan kurungan. Saya nak kamu salin lah soalan ni. Kalau kamu ada printer, kamu boleh print di rumah. Kalau kamu tak ada printer, kamu kena salin lah sikit. Okay, contoh 4.3. Okay. Ada berapa kawasan tu daripada gambar rajah tu? 3. Berapa kawasan yang kamu kena label? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kawasan. Jadi kamu kena pastikan kamu label tu kawasan yang betul. Kalau kamu terlebih kawasan, kemungkinan kamu akan silap dapat jawapan. Kadang-kadang dapat jawapan, kadang-kadang silap. Okey.
Okay, jadi bila kita label 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian kita tengok kehendak soalan dia. M persilangan P, kesatuan P persilangan N. Okay, jadi langkah yang seterusnya ialah kamu kena tengok M kawasan nombor apa. Nah, kita jangan buat operasi lagi. Kita buat dulu yang mana ada dulu. Kita kena pasti dulu. Apa dia kehendak soalan. Okay, M ialah kawasan nombor apa tu? 1, 2. M ialah 1, 2. Persatuan dengan P. P nombor apa? 4, 5. Okay, P 45. Dia bergantung pada kamu label lah. Ni bergantung, saya jawapan kamu tu bergantung pada saya label. Okay, buat lagi dengan persilangan N. N tu ialah nombor apa? 2, 3, 4. N tu ialah 2, 3, 4. Okay, yang itulah kehendak soalan dia. Kita dah label, kehendak soalan pun dah tulis dah. Langkah seterusnya ialah kita kena laksanakan operasi. Laksanakan operasi, bila kamu nak laksanakan operasi, kena tengok daripada macam soalan 4.2a tadi, dia tak ada kurungan. Yang ni dia ada kurungan. Jadi bila ada kurungan, kita kena laksanakan yang ada kurungan dulu. Okay, 1, 2 kesatuan dengan 4, 5. Maksudnya kita kena ambil semua yang ada tu. Jadi apa dia jawapan dia? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Okay, macam kamu buat macam ni. Okay, lepas tu ada yang lorek macam saya bagi tahu tadi. Dia pun lorek 1, 2, 4, 5 maka dapat 1 markah. Jadi kamu kena buat sikit lagi ni sebab kita ada belakang dia sikit lagi. Inilah 2, 3, 4. Okay, kalau macam ni ada tanda persilangan. Persilangan tu maksud dia ialah ambil yang sama. Atau yang sama lah tu. Antara yang dua tu yang sama. Kita tengoklah nombor apa yang sama. 2 dengan 4. Nombor 2 dia ada. Yang depan pun ada nombor 2. Dia pun ada nombor 2. Yang ni pun ada nombor 4. Dia ada nombor 4. Maka lorekan dia ialah kena melibatkan jawapan 2, 4. Okay, contohlah. Kamu tak label lagi tu. Kamu tulis jawapan macam ni je. Dia duk syok buat ni. Tiba-tiba tak label. Duk kalut nak tengok soalan nombor lain pula. Lepas tu. Okay, jadi bila kamu tak label. Atau bila kamu tak lorek, maka dikira sebagai salah. Tak dapat markah. Now, kena pastikan kamu lorek. Baru dapat markah. Berhenti setakat ni tak dapat markah. Lorek 2, 4 baru dapat markah. Jadi kamu lorek lah 2, 4. Okay, boleh? Boleh. Okay, lagi saya send lah jawapan ni dalam grup lagi. Okay, lagi soalan lain. Okay, kita tengok soalan-soalan yang ni sikit. Okay, kita tengok soalan. Allah, ni soalan ni senang juga ni. Ada banyak soalan saya ambil ni, Sat. Sat, sebelum kita masuk soalan susah tu. Ni praktis komprehensif ni saya ambil ni. Praktis komprehensif, Sat. Muka surat apa tau? Sat, saya ambil buku teks, Sat. Kalau kamu ada buku teks tu, kamu boleh tengok buku teks dia soalan nombor 3 tu. Praktis komprehensif. Praktis komprehensif tu. Tak, saya ambil buku teks.